Tanjizil qadim ta'alluqan inkishafan. Kalau Arabnya dia kata begitu. Dia panggil maf'ul mutlaq ataupun nasab di atas masdar. Maf'ul mutlaq. Takluk ilmu yang tanjizil qadim, takluk inkishaf ni akan sebagai takluk inkishaf. Idafat takluk pada inkishaf, idafat lil bayan dia panggil. Takluk itulah inkishaf, inkishaf itulah takluk. Diri nyata itulah takluk. Ini yang dipanggil inkishaf dalam Arab, yang Syekh terjemah nyata. Kan? Arab sebut inkishaf. Takluk ilmu, takluk inkishaf. Artinya, arti inkishaf nyata. Nyata. Nyata mana terang. Dalam kitab Faridah disebut terbuka. Inkishaf ni pun memang bukan makna nyata. Inkishaf kasfu makna buka. Memang makna dia buka. Inkishaf ni nyata ni daripada apa? Nyata ni al-budu wal-zuhur wal-bayan. Itu makna nyata. Inkishaf ni memang makna terbuka. Dah tu mana-mana kitab Jawi dia akan terjemah takluk inkishaf, mana takluk yang terbuka. Terbuka tu dia terjemah makna asal betul-betul. Tak salah. Tapi takut ada orang lain silap faham. Ilmu Tuhan ni terbuka, takut dia faham dulunya tertutup. Sebab bila buka lawannya tutup. Tapi tak salah terjemah tu. Dia ada makna majazi hakiki dah gitu juga. Bila sebut terbuka, maknanya ilmu Tuhan ditabir oleh sesuatu. Lalu bila Tuhan tahu, maka nyata dan terbuka. Terbuka. Jadi ada ulama terjemah nyata, itu dia panggil lazim daripada terbuka nyata. Betul? Bila kita buka pintu, nyatalah seseorang yang di hadapan pintu. Bila buka, mesti nyata. Jadi dia panggil itlaqul lazim. Sebutnya lazim, manalah buka. Wa iradatul malzum. Naknya ialah lazim daripada terbuka apa? Nyata. Ini dipanggil majaz mursal. Itlaqul lazim wa iradatul malzum. Lazim daripada buka apa? Nyata dan jelas. Maka Syekh Wan Ismail dia ambil makna majazi. Dan itu yang maksud yang sebenarnya. Bila sebut buka, kita faham takut dulunya ilmu Tuhan tertutup. Tak. Nyata. Jelas. Nyata di ilmu Allah SWT. Jangan sebut terbuka. Bila terbuka maknanya, dulu tertutup. Kemudian baru terbuka tak. Bila sebut nyata, senang. Jadi, kitab Faridah pun tak salah. Dan Syekh Wan Ismail pun tak salah. Dan cara Syekh Wan Ismail terjemah, tak perlu kepada hurai. Tapi cara Faridah terjemah ni dia kena hurai. Kalau tu'u tak hurai, nanti anak murid sesat. Bila Tuhan lihat sesuatu benda itu, maka terbukalah. Mungkin tu'u tu faham, anak murid, terbuka. Tu'u pula siap, terbukalah. Maknanya dulu macam ni, guna terbukalah. Tapi cara Wan Ismail nyata. Senang, tak payah berterjemah buka. Bila nyata mesti buka. Bila buka nyata. Bila orang beri salam, kita tak tahu siapa lagi. Kalau kita tak buka pintu, bila buka pintu, nyatalah seseorang tadi. Jadi dia ambil, dia panggil itlaqul lazim. Sebutnya lazim, itulah buka. Wa iradatul malzum, mana? Iaitu dia panggil nyata. Al-budu, wal bayan, wal zuhur. Itu. Jadi sama aja. Artinya nyata. Dan diri orang itu dan kelakuannya orang itu dengan segala sangkutannya, sangkutan yang berkaitan, yang bersangkut paut dengannya, dengan orang tadi, yang tersebut itu, mana yang tersebut itu? Seperti di dalam masa bagian-bagian dan tempatnya di Mekah, taat selama 30 tahun di Mekah dan mati di tanah Melayu. Itu maknanya segala sangkutan yang berkaitan, yang bersangkut paut dengan orang tadi, yang umurnya 60 tahun,
yang hidup dalam keadaan taat 30 tahun dan lalu meninggal di tanah Melayu, itu nyata. Nyata segala benda tadi sebut. Dikatakan baginya muta'allaq ilmu, ini baru dipanggil khabar, dan sedia tu dipanggil mubtada. Dan sedia kala mengetahui dan nyata dengan pada itu dikatakan ta'alluq ilmu yang tadi qadim, ta'alluq inkisyaf nyata, dan di orang itu dan kelakuannya segala sesuatu tersebut itu dikatakan baginya muta'allaq ilmu. Dia panggil muta'allaq ilmu, perkara-perkara yang berkaitan dengan yang bergantung dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan baginya nyata itu muta'allaq ilmu. Ni kita nak duduk di sini, rupa kita bagian, keadaan kita bagian ni nyata di ilmu Allah Ta'ala sebab sedia kala lagi. Kita tak wujud lagi, cuma rupa kita ni nyata di Allah. Ini panggil muta'allaq ilmu, benda yang hak ilmu tahu. Perkara-perkara yang berkaitan dengan yang ada di ilmu Allah Ta'ala pada azali, itu dia panggil muta'allaq ilmu dalam istilah ilmu tauhid. Perkara-perkara yang ilmu bertakluk, yang ilmu tahu. Ilmu tahu ni ada 3 hadis sebut dah. Wajib, mustahil, harus. Tuhan tahu. Dikatakan baginya muta'allaq ilmu. Muta'allaq ilmu ni perkara yang ilmu takluk. Jadi Tuhan tahu langit. Langit tu dia panggil muta'allaq. Tuhan tahunya kita. Tahu tu dia panggil ta'alluq. Kita ni dia panggil muta'allaq. Ni istilah ni. Tuhan tahu, itu dia panggil ta'alluq. Kita ni dia panggil muta'allaq. Jadi kita ni, Tuhan tahu kita ni bila lagi, sekala lagi. Maka itu kita ni panggil muta'allaq ilmu Allah. Nyata di Allah SWT. Dan kenyataan demikian itu, kenyataan ni rupa yang nyata, yang sedia pada ilmunya Allah Ta'ala itu mubtada tu. Dan kenyataan demikian itu yang sedia pada ilmu Allah Ta'ala itu dinamakan dia pada istilah ilmu akal a'yan sabitah. Dalam ilmu akal dipanggil a'yan sabitah. Ain yang sabit di ilmu Allah, tu dia panggil a'yan sabitah. Kalau istilah ilmu tauhid dia panggil muta'allaq ilmu. Kalau ilmu akal dia panggil a'yan sabitah. Bukan takat ilmu akal saja, ilmu tasawuf sendiri pun disebut juga dengan a'yan sabitah. Ain perkara-perkara yang ada di ilmu Allah Ta'ala. Yang ada di ilmu Allah Ta'ala ni cukup banyak. Ilmu akal ni dia banyak. Masuk ilmu akal ni ilmu mantik, ilmu makulat, dan ilmu usuluddin. Tapi ilmu usuluddin ni setengahnya ilmu syarak dan setengahnya ilmu akal. Dalam ilmu usuluddin itu ada ilmu syarak dan dia ada ilmu akal. Bila dia nak berdalil, dia guna ilmu akal. Tu dia panggil dalam istilah ni, dia panggil ulama ahli maqul. Ulama ahli maqul itu dia panggil ulama-ulama yang ulama-ulama akal, ulama-ulama ilmu alat, ilmu mantik, ilmu bayan, badik, itu semua dia panggil ahli maqul.
Macam Sa'duddin Taftazani. Itu dia panggil. Dan juga apa dia ni, Mahmud Az-Zamakhsyari, Al-Jurjani, itu dia panggil ulama ahlul maqul. Kalau ulama yang ilmu syariat ni panggil ahlul manqul. Maqul dan manqul. Ni dipanggil dengan a'yan sabitah, segala ain dan benda yang sabit pada pengetahuan Allah. Cuma kita ni, hak kita ni bukan qadim. Kita ada juga a'yan sabitah. Macam kita nak buat rumah, dalam hati kita ni ada dah rupa bentuk rumah yang kita nak buat. Itu dia panggil muta'alaq ilmu, dan itu juga dipanggil a'yan sabitah, ain yang sabit di dalam hati kita. Ini. Tapi kalau dekat Allah, dekat kita dia tak panggil a'yan sabitah. A'yan sabitah ni bila kita nisbah kepada Allah. Tapi boleh juga kita sebut kita a'yan sabitah. Tapi selalunya bila sebut a'yan sabitah, ialah rupa-rupa yang ada di ilmu Allah Ta'ala. Adapun kalau kita ni, ulama ahli akal disebut suratun zihniyatun, rupa yang ada di zihin, di hati kita. Dia panggil surah zihniyah. Sebab apa kita tak boleh kata dekat Allah tu ada suratun zihniyah? Kerana Tuhan tidak ada zihin dan Tuhan tidak ada akal. Kan? Jadi kalau kita nak buat rumah, ni, mana ada orang pergi buat rumah dalam keadaan di kepala dia tidak ada plan, tidak ada bentuk. Dia pergi paku-paku, dia tak boleh. Dia mesti ada rupa dah. Itu dia panggil suratun zihniyah. Dan dekat Allah dia panggil a'yan sabitah. Sebab apa? Sabitah tu yang tetap, ada sedia pada zali. Sebab tu tak boleh kita nisbah pada kita yang betulnya, kena panggil suratun zihniyah. Cuma sama ya. Cuma dekat Allah sedia kala. Allah nak buat kita ni bukanlah, kalau kita ni umur 30 tahun, bukan pada ketika sebelum 30 tahun Tuhan baru nak mencipta kita, baru nak membentuk rupa kita, tak. Sedia kala lagi dah. Cuma kita, yang kita nak buat rumah ni, kita hanya baru saja membayangkan, menggambarkan rupa rumah tadi. Ini dipanggil suratun zihniyah. Dekat Tuhan tak boleh kata zihniyah, kerana Tuhan tidak ada zihin. Apa zihin? Zihin ni hati. Hari ni agak payah sikit ni. Dia Bakurah ni setiap hari payah, setiap minggu payah. Lepas tu jangan kita tinggal sehari. Ni bimbang juga. Kita tinggal sehari, tapi dia tak ada kaitan. Tapi kalau kita yang nak baca balik Bakurah ni, jangan tinggal sehari. Tinggal sehari habis. Satu lay je dia tinggal. Dia nak baca nanti dia sakit. Kalau ada orang hak belajar, hak mengaji kitab tadi, dia kena tanya nanti. Ni dalam ni, a'yan sabitah. Kita tak erti. Tu a'yan sabitah. Ain yang sabit di ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada istilah tasawuf, syu'un. Tu dia. Kan? Pada istilah ilmu tasawuf, dia panggil syu'un. Syu'un ni jamak daripada sya'nun. Sya'nun, syu'un. Kan? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dengan halnya. Dia panggil sya'nun ni hal ataupun amrun. Ini syu'un jamak daripada sya'nun. Tapi a'yan sabitah, syu'un atau muta'alaq ilmu ni bukanlah ada diri. Sebab tu Syekh sebut, tiada baginya, bagi kenyataan ataupun a'yan sabitah ini wujud sekali-kali pada dirinya. Wujud ni pada diri ni, pada kharij, di luar mata kepala ni tak ada pun ni. Kita sebelum Tuhan cipta kita ni, kita ada di ilmu pengetahuan dia. Tapi ada tu bukan macam mana ada kita sekarang ini. Kan? Bukan ada macam kita sekarang ini. Dia hanya punya amrun i'tibari. Kalau ada macam kita sekarang ini, penuh di Tuhan kita ni, makhluk ni penuh. Ni macam kita nak buat rumah. Nak buat rumah, rupa rumah tadi dah ada di kepala kita. Rupa saja. Rumah tu tak ada dalam kepala.
Kalau rumah ada kepala, pecah kepala kita. Kan? Ini, Syekh nak sebut ni, dia nak menolak puak sesat. Ada puak tasawuf sesat. Tuhan dah cipta kita dah ni. Tuhan cipta kita semua dah. Tuhan kata kun, payakun, semua ada. Lepas tu hak timur-timur ni, Tuhan baru timbul. Sebelum timbul tu, nak tanya mereka tak tahu duduk mana, tak tahu. Tuhan cipta kita sekaligus. Ada apa buat tasawuf urai tu. Sekaligus Tuhan cipta kita. Habis tu, ni bapa ayah tuan, nah itu Tuhan hanya menimbulkan. Berdatang itu hanya Tuhan menzohir. Sebenarnya semua dah wujud. Kemudian Tuhan menimbulkan saja kepada alam wujud ini. Tapi kalau kita nak tanya sebelum tu duduk di mana? Itu wallahualam. Ni macam-macam. Dan pada istilah tasawuf, syu'ud, tiada baginya wujudnya ni boleh kita panggil kenyataan, nyata, a'yan sabitah, muta'alam ilmu, syu'un boleh berlaku. Tiada baginya wujud sekali-kali pada dirinya, hanya ia kenyataan ini ataupun a'yan sabitah daripada bagai perkara-perkara yang dikira-kira jua. Hak kita kira-kira buh kata ya. Dikatakan baginya perkara yang dikira-kira tadi amrun i'tibariyun, amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni ma'tabarahul mu'tabir wa farradahul farid. Apa yang mengiktibar oleh orang yang iktibar, apa yang telah mempardu oleh orang yang pardu. Pardu ni pardu takdir. Benda bukan ada pun. Kita tengok begini, kita kata petak. Kan? Kita pergi kata petak, kita pergi kata patah. Benda tu bukan ada pun. Kita pardu. Kan? Rupa kita dalam rupa seseorang yang duduk di zihin kita, di kepala kita, bukanlah diri hakikat orang tadi yang duduk. Dia hanya kita iktibar saja. Dia tidak ada wujud, tidak ada diri sama sekali. Kalau ada diri, pecah kepala kita. Ini dipanggil amrun i'tibari. Sebenarnya kalau saya nak cerita ni jadi panjang. Nak kena cerita apa itu a'yan sabitah. Dia ada ilmu istilah tasawuf, dia ada a'yan sabitah, a'yan kharijiyah. Kan? Hakikat Muhammadiyah. Itu nanti saya kena sebut. Saya tak boleh baca, kita kena berhenti nanti pada sisi yang kedua. Sebab saya cerita ni nanti jadi panjang. Dia terpaksa kita kena masuk dalam perbahasan ilmu martabat 7. Kan? Tahu tak ni martabat 7 ni? Dia panggil ilmu dalam pondok ilmu martabat 7. Martabat 7 ni tu takkan dia macam makulat kan. Tu takkan baca melainkan hak depa ni hak dah nak balik. Hak nak balik buka pondok. Mai aku nak baca ilmu martabat 7. Martabat 7 ni dia perbahasan nafsu kita. Sekarang ni kita duduk di alam mana? Nisbah kita dengan Allah, kita duduk di tangga mana lah ni? Nafsu mana? Mardiyah ke, mutmainnah ke, kamilah ke? Itu dia panggil martabat 7. Dia bukan sesat ilmu tu. Tapi ada orang yang dia tak faham martabat 7, dia pergi cerita yang tak betul sehingga orang menyesatkan ilmu martabat 7. Ni jadi masalah macam tarikat. Tarikat tu elok. Tijani ke, tarikat mana pun elok. Asal dia. Tapi jadi rosak, orang akan kata tarikat ni tak betul. Bila sebab guru yang bawa dan pengikut-pengikut dia yang tak asuk. Jadi orang tuduh kata apa? Tijani tak betul. Kemudian Ahmadiyah tak betul, Naqsyabandiyah tak betul. Berarti tarikat ni elok. Asalnya elok. Tadi dengan sebab orang yang membawa itu dan tak asuknya pengikut tadi sehingga menyebabkan orang mengatakan tarikat itu sesat. Itu nanti saya akan sentuh. Jadi sisi yang kedua, dia akan bicara ilmu martabat 7. InsyaAllah berhenti situ. Kita berhenti pada kata dan pada istilah tasawuf syu'un. Tiada wujud baginya sekali-kali pada ini, hanya ia daripada amrun i'tibari. Dan saya pun nak kena cerita apa itu amrun i'tibari. Tanda situ insya-Allah kita akan sambung pada sisi yang kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'matak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا رب ونسألك الله من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوفيق الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد